Here are some recipes I found. Buat apa tu bang? Oh, ada lubang. Inilah tempat kita terakhir sekali, insya-Allah. Jadi hari ini alhamdulillah. Allah Subhanahu taala bagi kita macam-macam nikmat. Kan dikatakan para ulama, orang alim kata macam mana pun nikmat Allah bagi, kita kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu taala. Bila mana Nabi ada bagi satu hadis, Nabi bagi tu hadis sahih, Nabi kata banyakkanlah umatku di zaman pergi ziarah kubur. Dan setiap umatku nanti pergi ziarah kubur, kerana kubur ni akan mengingati yang bahawa kita kaya macam mana pun, kita senang macam mana pun, tinggi pangkat kita macam mana pun, di sini kita pergi. Harta, tahta, wanita kita takkan bawa. Jadi apabila kita datang sini, kita hanya bawa iman dan amal. Kan, bila mana kita hidup 1000 tahun, Nabi-Nabi terdahulu mereka minta hidup mereka panjang untuk beramal. Kan, tapi kalau kita ini minta umur panjang, kadang kita nak beramal berat. Kan, kita kena banyak dakwah Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT yang menjadikan semuanya. Allah SWT yang menjadikan kita. Kan, atas maksud Allah SWT jadikan kita bukan untuk kita buat jahat, tapi untuk beramal ke atas dia. Kan, jadi bila mana kita di sini hari-hari kita akan menyati-mati. Kan, jadi alhamdulillah ini telah pun selesai 2 lubang. Kan, tapi walaupun tak ada jenazah, kita kena buat lubang spare. Kan, sebab nak gali pun makan masa. Kan, Berapa jam selalu buat lubang? biasa 3 jam. 3 jam lah, makan masa 3 jam. Tengok kalau ada rehat ni bulan puasa kadang penat. Kadang gila-gila 3 orang ni pun 3 jam. Memang penat buat lubang ni. Hari ni ada kematian tak? Setakat ni belum ada order. Tapi kadang tengah hari kadang masuk sekali 6 orang. 7 orang kita tak tentu. Kita tak tahu. Sebab takdir ni semua kematian Allah yang ambil, kita tak tahu. Doa Allah mudahkan kita. Allah masukkan orang yang pergi itu dengan orang yang beriman. Kan? Jadi hari ni alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT. Walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, tapi Allah SWT bagi kita rezeki, nikmat makanan, nikmat TV. Macam mana lagi orang yang terkurung kalau kita bayangkan kat dalam penjara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. TV tak ada, makanan cukup, tak cukup. Kan, tak dapat apa, tak tahu nak buat apa, bosan. Tapi ini kita terkurung, stay at home. Kerajaan minta kita duduk di rumah. Duduk kat rumah kan? Macam mana pun duduk rumah kita dengar cakap kerajaan. Itulah, ini kita diberikan perintah kawalan pergerakan ni bukan saja-saja. Kan. Ini semua yang atas ni takdir Allah. Allah SWT ini uji kita punya takdir yang ke-6. Kan, qada dan qadar. Kita percaya kepada Allah. Kalau kita nak kata benda ni siapa buat, itu kita jangan fikir. Yang kita fikir Allah dah takdirkan ni akan berlaku, maka akan berlaku juga. Bila akan berlaku juga. Kan. Jadi akhir zaman ni kita lah umat yang paling ditakuti fitnah. Umat yang dipenuhi dengan fitnah. Bila Nabi kata fitnah ni berbahaya. Jadi akhir zaman ni fitnah, kita tak tahu, kita jangan dok condemn, kita teruskan. Penyakit COVID ni macam satu fitnah juga ke? Kes COVID ni wallahu a'lam. Kan, tapi kita tak banyak nak komen. Saya pun bukan ulama, tapi saya ada belajar. Mana-mana ustaz dia bagi tahu ni mungkin azab. Kan, atas azab dari Allah nak ampun dosa kita, Allah turunkan azab. Atas kesilapan kita pun ada juga ke? Ada atas kesilapan kita juga kes COVID ni. Dan bila mana amal kita rendah, nusra Allah takkan sampai. Jadi kita kena tinggikan amal kita, nusra Allah akan sampai. Walau jahat macam mana pun, macam dulu pernah berlaku zaman Nabi. Ada seorang sahabat jumpa Nabi dan kadang dia buat maksiat hari-hari. Tapi Nabi teruskan sudut solat. Jadi macam mana pun jahat kita, solat tu kita penting. Kita jaga tiang agama. Tiang kita solat. Kalau seorang yang kerja, dia nak gaji tak nak putus, dia jaga apa pekerjaan dia. Jadi kita nak stay dalam solat, kita kena jaga kita punya tiang. Kan? Di mana tiang satu runtuh, Ni dah dan stay semua hancur. at home ni, kira Tuhan suruh kita duduk rumah beribadah dah kan? Allah SWT bagi kita peluang untuk kita duduk rumah. Bukan saya saja. Mungkin Allah SWT bagi peluang. Mungkin Allah tak bercakap dengan kita, tapi Allah nak kita fikir. Kerana Allah bagi akal kat manusia, bukan je binatang. Jadi manusia punya fikiran, bila Allah bagi kita duduk rumah, mudah kita nak buat amal. Yang mana tak pernah solat, mudah nak solat. Yang mana tak pernah puasa, mudah nak puasa. Jadi kita kadang berat, tapi kita usaha. Kan, bukan saya dulu, saya pun ada kawan dengan orang yang ni. Tapi saya tahu kat bila tanya-tanya kan, saya pun dulu pun nak puasa dulu susah. Semua orang akan susah, kita usaha sikit-sikit. Kita tahu hidayah ni milik Allah. Betul. Bila mana hidayah milik Allah, kita kena cari. Sebab hidayah ni kita cari. Umpama orang nak pergi, tahu kita duit datang daripada Allah, tapi kita kena cari duit tu. Takkan nak tunggu kan? Takkan nak tunggu. Kalau macam tu semua orang kena tunggu hidayah sampai. Tapi kita usaha. Sampai bila-bila pun tak jumpa hidayah kalau macam tu. Bila mana kita dengar kisah Nabi Musa dilantik jadi Nabi atas satu takdir. Jadi bila takdir tu juga dia ada satu kebaikan yang ada dalam diri dia. Kebaikan tu yang dia buat tu yang buat dia dapat jadi Nabi. Kan, pasal kambing dia hilang, dia jumpa kambing, dia tak marah, tak pukul, dia diam. Sebab Allah tengok ada satu kebaikan, Allah lantik jadi Nabi. Jadi umat akhir zaman ni, mana satu kebaikan tu kita usaha yang baik-baik. Kan, Allah akan pilih kita, Allah bagi kita kekuatan. Sebab akhir zaman nanti kita semua tak pergi mana, kat sini juga.
iman dan amal yang kita akan bawa. Sekiranya iman kita okey, alhamdulillah. Amal kita okey, alhamdulillah. Dan bila mana perkara dihafal dalam ni, bila mana perkara kat dalam ni yang kita, apa orang kata, dalam soalan kubur ni mungkin nakir akan tanya 5 perkara kan. Siapa Tuhan kamu? Mana kiblat kamu? Siapa saudara kamu? Apa nabi kamu kan. Jadi bila mana 5 soalan ni semua ditanya, kita dah hafal lah kat dunia. Macam seorang buat silap, dia naik mahkamah, dia dah hafal. Tapi bila mana dia dah pergi mahkamah, dia akan lupa hafalan-hafalan dia. Kita pun ramai juga tafiz-tafiz, budak hafizah kan, budak tafizah madrasah. Bila diorang dah hafal Al-Quran, diorang naik pentas, diorang nak baca, nak lawan untuk hafazan, diorang kalah. Sebab kadang-kadang ada yang lupa bacaan. Betul. Jadi kita dah masuk ni, kita jumpa malaikat ni, kita punya takut sampai lupa nak jawab. Marah buka, tak tahu, diam je. Jadi dengan apa? Dengan Al-Quran yang mudah bagi kita. Menerangi kubur kita. Al-Quran ni dia akan menyerupai manusia di dalam kubur. Surah Al-Mulk pun akan menyerupai manusia dalam kubur kan. Jadi dengan Al-Mulk ni dia akan jauhkan malaikat dengan kita supaya kita tak berdebar, dia akan jaga kita kan. Jadi inilah kita selalu mengiktimati bila mana kita ada di kubur, kita kena jaga adab-adab di kubur. Bila mana kita jaga adab di kubur seperti macam mana, kadang-kadang itulah kita akhir zaman ni kita lemah, kita mudah terpedaya dengan syaitan. Kadang-kadang Allah bagi pangkat kat kita, kita silap guna kan. Macam kalau Allah bagi pangkat kita untuk jaga kubur, kita jaga kubur sungguh-sungguh. Kita jangan buat bukan-bukan kat kubur. Kita jaga kubur. Kalau macam Allah SWT bagi kita kegunaan untuk macam kubur ni, jangan tak elok buat meniaga kan. Allah SWT bagi kita kat kubur ni untuk amanah kita. Sebab kita tak semua orang boleh buat kerja macam ni, tapi Allah SWT bagi kita kekuatan untuk buat kerja macam ni. Kita kena jaga amanah. Kadang Allah SWT nak uji kita macam Korun. Allah SWT nak uji dia, nak jadi kaya. Okey, Allah bagi dia kaya. Dulu dia orang yang paling fakir. Bila mana Nabi Musa ajar dia buat emas, dia dah buat. Sampai zakat pun dia tak nak bayar. Jadi bila mana kita kaya, Allah akan uji kita. Jadi cukuplah dengan rezeki yang ada. Jangan kita kacau orang lain. Jangan kita kacau rezeki orang lain. Punca kita kacau rezeki orang lain, kita makan harta orang lain, akan terkesan ke hati kita jadi hitam untuk malas beribadah. Bila malas, itulah kita akhir zaman ni diminta 3,000 istighfar satu hari. Kan, kalau kita tak mampu, apatah lagi kalau kita tak buat tapi kita buat jahat. Macam mana keadaan hati kita kan. Kalau orang boleh nampak, orang yang kasar boleh nampak, Masya Allah hitam hati kita ni. Dan kita kena jaga adab-adab kita di kubur. Perkara-perkara yang penting-penting di kubur. Kita ada lemah lembut. Sebab Nabi pun dia ada lemah lembut. Dengan sedangkan orang kafir pernah nak bunuh Nabi pun dia ada kasih sayang. Dia kata tak apa, dia pun tak nak berperang. Jadi kita elakkan sifat berperang orang musuh, orang tak benci kita, kita elakkan. Kalau boleh kita dah tahu kalau kita ni jahat kan, kita jaga adab kita supaya kita ni jadi baik. Kita dah tahu orang ramai tak suka kita, berubahlah perangai kita. Tak payahlah sampai orang tak suka kita kan. Bukannya kita je pernah buat jahat. Nabi Adam dulu pun pernah buat jahat. Bila turun di bumi dia bertaubat, dia berubah. Nampak? Maknanya orang pun pernah buat jahat, Nabi pun pernah buat jahat. Tak beza pun kan. Kalau kita kata tu Nabi, tapi kalau Nabi tu mungkin dia makan tanah kot, kita makan nasi kan, berbeza. Tapi Nabi pun sama macam kita, Tuhan yang sama. Cuma iman kita ni lemah. Dia bukan soal apa, soal iman. Bila mana iman kita nak meningkat, kita kena jaga zikir. Cuma duduk zikir, bosan-bosan zikir. Kalau hati kita ingat Allah, hati kita ingat rezeki yang Allah bagi ni untuk kongsi kan, maka kita tak akan kacau rezeki orang lain. Kita tak akan tamak. Kalau kita tamak, macam-macam akan datang. Orang yang tamak selalu rugi. Kadang-kadang bila orang yang tak tamak ni, kadang dia duduk dia tiba-tiba sampai rezeki untuk dia Allah hantar. Kita yakin Allah bagi rezeki, kita usaha sikit je. Kita bergerak untuk pergi kerja, yang lain semua Allah bagi. Okay, ada ucapan apa-apa tak? Jadi bila mana ni kita nak pesan ni, kerajaan dah minta kita ni stay at home. Kan bila mana kita stay at home, dengar arahan kerajaan, walaupun macam mana pun pangkat kita, tinggi mana pun gaji kita, kita kena hormat orang yang di atas. Kan macam kata-kata orang tua, walaupun contohlah saya ni seorang pegawai askar, tapi saya ada orang tua depan saya lebih tunduk kepada tua. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi kan. Kita kena ada sikap-sikap adab kan. Adab tu penting. Jadi kita duduk rumah, dengar arahan kerajaan. Macam ni sekalipun dengar arahan kerajaan, stay at home kan, apa-apa pun duduk di rumah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kan. Jadi alhamdulillah setakat ni ya ini yang saya nak sampaikan. Banyak dah. Itulah hidup bang. Apa-apa kalau Apa? kalau anda mati, insya-Allah saya yang gali. Ya ke? Terima kasih. Nama siapa ni? Nama saya Ismail bin Mahmud, dipanggil Mael dah lah, cukup kan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.